Sebab itulah kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab-kitab tasawuf ada sebut ada 4 jenis manusia ni, tuan-tuan tengok ya. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, ada manusia dalam kubur dia selamat. Pasal apa dia selamat? Sebab dia boleh jawab soalan muka nakir. Pasal apa dia boleh jawab? Sebab bekalan dia banyak, akaun dia banyak, simpanan dia banyak, saving dia banyak. Selamat di kubur, selamat di mahsyar. Satu. Ada orang dalam kubur tak selamat. Pasal apa? Tak boleh jawab soalan muka nakir. Pasal apa tak boleh jawab? Pahala tak ada. Pasal apa pahala tak ada? Semayang tak ada. Semayang tak ada, akaun tak ada. Mana macam nak saving pahala? Bila pahala tak ada, dalam kubur dia kena. Bila dalam kubur kena, maka Nabi tafama ba'da asyad, di mahsyar lagi teruk dia kena. 2. Yang ketiga, ada orang dalam kubur dia selamat. Masuk kubur dia selamat, dia tak kena seksa. Tapi di mahsyar dia kena. Di mahsyar teruk dia kena. Pasal apa pula? Pasal dia masuk kubur hari Jumaat. Siapa masuk kubur hari Jumaat, selamat. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, man mata yaumal jumu'ah aw lailaha waqahu Allah min azabil qabr. Barang siapa meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, Allah selamatkan dia daripada seksa kubur. Dia tak akan berjumpa dengan muka nakir. Dia tak akan ditanya soalan dalam kubur. Sebab dia masuk kubur hari Jumaat. Allah mulia hari Jumaat, sehingga saya masuk kubur hari Jumaat, selamat. Mak saya selamat. Tetapi saya masih doa untuk mak saya. Saya tambah doa mak saya, sebab dia akaun ada. Mak saya meninggal dalam bulan Ramadan, malam Jumaat, di surau tengah sembahyang tarawih. Mak saya meninggal dalam bulan Ramadan, malam Jumaat, di surau tengah sembahyang tarawih. Mak saya meninggal. Dia selamat. Tapi saya bisa tambah pahala dia lagi, tambah pahala dia, doa lagi untuk dia, kebaikan dia. Okey, habis. Ada orang masuk kubur hari Jumaat, dia selamat. Dia mahsyar dia kena pasal apa? Tak sembahyang. Ada orang tak sembahyang, mati hari Jumaat. Allahu Akbar. Oleh kerana kau mati hari Jumaat, dalam kubur kau selamat. Tapi di mahsyar kau kena. Mahsyar kau kena. 3. Yang keempat, ada orang dalam kubur dia kena seksa, di mahsyar dia selamat. Siapa pula? Terbalik. Ada orang dalam kubur dia kena seksa. Kena, tak ada jawab soalan muka nakir, tak semayang. Tapi di mahsyar dia selamat. Pasal apa? Sebab di mahsyar, kata Nabi, ada 7 jenis manusia yang Allah akan selamatkan mereka. Tak ke siapa dia? Hang semayang ke? Hang tak semayang ke? Ada 7 jenis manusia, kata Nabi. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Hadis sahih. Tuan-tuan tengok mana. Ada orang dalam kubur, dia kena. Sebab tak semayang. Tanya, man rabuka? I don't know. Berdemak. Tapi besok berlaku kiamat, pergi mahsyar, dia selamat. Pasal apa pula? Dia termasuk 7 yang Nabi cakap tadi. 7 apa dia? Nabi kata 7 jenis manusia. 7 jenis manusia di mana Allah akan naungkan mereka, Allah akan bayangkan mereka pada hari yang tidak ada bayang-bayang melainkan bayang-bayang Allah. Hari mahsyar lah tu. Siapa 7 orang ini? Pertama sekali kata Nabi, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Dia pemimpin. Sama ada pemimpin yang sekecil-kecil mimpin dalam sebuah rumah tangga. Seorang suami, ada 2 bini, 3 bini, 4 bini. Dia adil. Selamat. Semayang tidak. Tapi adil saja. Tak semayang dalam kubur dia kena. Kerana dia adil. Tapi hari ni kalau ada 2-3 bini, adil tak? Tanya ni, siapa ada 2-3 bini, adil tak? Saya susah sikit. Ya. Sebab saya tengok kawan-kawan saya yang bergelar ustaz ni pun menikah 2-3 bini, tak adil tu. So, saya takut menikah 2, menikah 3 tu. Ya. Ustaz-ustaz ni pun, minta maaf lah, bukan saya nak mengata lah. Saya nak cerita.
Kalau mengata berdosa, cerita tak berdosa. Ustaz pun kadang 2-3 minit tak adil juga. Ya, tak apalah. Tapi kalau dia adil, daripada pemimpin paling kecil, suami, pemimpin masyarakat, pemimpin negeri, pemimpin negara, pemimpin dunia. Kalau dia adil, dia maksa dia selamat. Satu. Yang kedua, siapa yang selamat? Jalan. Itu mungkin maksud yang tadi itulah. Yang kedua kata Nabi, wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hati terpikat dengan masjid. Allah. Ya. Subuh-subuh masjid, zuhur masjid, asar masjid, maghrib isya di masjid. Ada kuliah di masjid, malam minggu di masjid. Itu tanya ni. Ya. Ada ceramah di masjid, dia di masjid. Ada kuliah di masjid, sembahyang jemaah di masjid, i'tikaf masjid. Orang-orang yang hati dia terpikat dengan masjid. Dua. Yang ketiga, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda, remaja yang beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, hari nak cari anak muda beribadat payah. Dalam ni berapa orang yang ada anak muda ni dalam ni? Siapa tu? Mana ada remaja-remaja ni? Yang ada semua remaja lanjut usia semua. Mana remaja bawah usia mana? 3. Yang keempat, wa rajulun idza dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Orang-orang bila ingat Tuhan, ingat syurga neraka, menangis dia. Ingat dulu masa muda-muda banyak buat maksiat, banyak dosa, dia menangis. Ini yang keempat, orang yang menangis kerana Allah. Dan yang kelima, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa fi. 2 orang, sama ada lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, dia berkasih sayang kerana Allah. Dia sayang saudara dia kerana Allah. Sayang kawan dia kerana Allah. Sayang jiran dia kerana Allah. Bukan kerana kepentingan. Walaupun ulama-ulama mentafsir hadis ini katakan, dia bawa contoh macam mana lelaki-lelaki Ansar sayang lelaki Muhajirin yang datang negeri mereka. Itu contoh. Yang keenam, kata Nabi, wa rajulun idza da'atuhum ra'atun zati mansabin wa Ulang balik. Pertama, imam pemimpin yang adil. Yang kedua, lelaki yang orang-orang yang jiwa dia hati terpikat dengan masjid. Yang ketiga, remaja yang beribadat kepada Allah. Yang keempat, orang-orang bila ingat Allah, dia menangis. Yang kelima, 2 orang berkasih sayang kerana Allah. Yang keenam, wa rajulun idza tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang-orang bila dia belanja, dia sedekah, dia derma, dirahsiakan. Tak pernah bagi tahu orang, tak pernah tunjuk orang, tak pernah cakap dengan orang. Maka orang-orang selamat besok. Tuan-tuan, puan-puan, nak sedekah, nak derma, jangan cerita pada orang. Jangan bagi tahu orang. Ini nak bagi sedekah, nak bagi derma 1000, buat cek sama besar pintu masjid tu. Dunia tahu. Yang ke-8 akhir sekali, wa rajulun idza da'atuhum ra'atun dzati mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki bila diajak seorang perempuan melakukan maksiat dan kejahatan, dia jawab, puan, saudari, cik, minta maaf, saya takut Allah, saya tak nak buat maksiat. Ada tak agak-agak lah? Sama perempuan. Datang laki yang kacak, tampan, ajak masuk bilik hotel buat maksiat. Dia kata, tuan, minta maaf tuan, saya takut Allah. Kalau ada, ini 7 jenis manusia yang saya anggap sebagai BBIP akhirat. Di bahasa mereka selamat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, yang penting ialah kalau dunia kita nak selamat, akhirat pun kita nak selamat. Penentuannya ialah ibadat semayang. Pastikan semayang, buat elok-elok, belajar, berguru.